Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat kita sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelik dengan situasi orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Setiap kita itu akan merasakan apa yang kita buat adalah yang terbaik. Maknanya walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Sehingga kan mereka ini in asabathu sarra syakar. Apabila mereka mendapat pelbagai nikmat, mereka akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Fakana khairan lahu, dan ia akan menganggap bahawa semua itu adalah terbaik untuknya. Wa in asabathu darra, apabila mereka itu ditimpa pelbagai musibah, sabar, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu pun terbaik untuknya. Apa yang saya nak jelaskan kat sini, tuan-tuan? Orang mukmin ni, dia akan melihat semua perkara itu dengan positif. Apabila ditimpa musibah, dia akan sabar. Sebagai contoh, apa yang tuan-tuan tengok bulan 3, 4, 5, 6, 7 sehingga hari ni, kita masih lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semua itu kita akan lihat dari sudut kebaikan. Kalau nak tengok dari sudut keburukan, memang kita akan nampak. Tapi kalau kita tengok dari sudut kebaikan, banyak sebenarnya. Pertama, bila kita tengok dari sudut kebaikan, sepanjang Covid, PKP, lepas tu PKPP, sebenarnya nak mengajar kita erti bersyukurnya dengan apa nikmat yang Allah bagi sebelum PKP. Maknanya Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan dan puan, kita sihat, berjalan tak payah pakai mask. Sekarang ni jalan sikit mask, tak pakai mask RM1,000. Sampai peringkat tu. Baru-baru ni sampai dalam masjid pun, dalam surau kena juga, sebab duduk tak pakai mask. Kecuali penceramah tak payah. Ada yang masuk, kalau penceramah pakai, sesak nafas, tuan-tuan. Tak, khatib Jumaat pakai mask, letih, tuan-tuan, sesak nafas. Tapi nak bagi tahu, untungnya kita ini sebelum berlakunya PKP, bila ditimpa musibah, kita kata, oh, untungnya aku sebelum datang Covid ni aku mewah hidup, nikmat. Tapi bila datang Covid, Allah, dah mula dah. Kita akan fikir, Allah, ruginya, susahnya hidup sekarang. Tapi sebenarnya bila Allah bagi, sebenarnya Allah nak suruh kita muhasabah. Pertama yang kita katakan tadi, kita patut bersyukur dengan apa yang Allah bagi sebelum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sepatutnya bersyukur sebab alhamdulillah, disebabkan PKP tu ramai orang sedar. Masa musim PKP, mula-mula PKP 3, 4, 5 tu, 3 bulan tu, tuan-tuan,
Semua orang pakat kata Allah, kesedaran wujud dalam kalangan masyarakat kita. Kesedaran apa? Kesedaran nak datang masjid. Oh tuan-tuan, saya sebut di semua masjid tuan-tuan. Bayangkan semua orang nak datang masjid, tapi tak boleh datang sebab kerajaan tak bagi. PKP. Kalau datang memang takkan dibenarkan, tentera tak bagi, polis tak bagi. Tapi dalam dalam Facebook, dalam Instagram, semua pakat bercakap. Dia kata, kenapa ni? Kenapa kita tak boleh pergi masjid? Ni masa musibah ni lah kita nak berdoa pada Allah. Maksudnya sebelum musibah kamu tak berdoa. Masa musibah ni lah kita nak datang masjid, nak minta ampun dengan Allah, nak tu, nak ni, nak macam-macam lagi. Sampai yang marah ke mufti-mufti. Kata mufti-mufti ni takutkan COVID lebih teruk daripada takut kepada Allah. Jadi sampai peringkat tu tuan-tuan. Tapi bila sampai dia buka je PKPP, masjid dah boleh masuk, daripada daripada berapa puluh orang kepada 500 kepada 1000, sampaikan maksimum, tapi dengan penjarakan tuan-tuan. Tak ada je, sama je, balik pada asal. Nampak ramai kan, sebenarnya kalau kita nampak ramai, sampai ke belakang, tapi bila digabungkan balik jadi dua sah balik. Tak ada bezanya tuan-tuan. Semua ni sembang kari belaka. Pokok boleh terbang kalau masa PKP. Tapi bila sampai masa, semua dah. Sekarang ni pula kalau kita tanya, bang, kenapa tak pergi masjid bang? Tak pergi surau? Oh, dia kata bahaya PKP. Bahaya COVID dia dah. Sekarang sibuk pula, bahaya. Masa PKP tak datang. Lepas tu orang dah tak nampak bahawa semua itu adalah benda yang Allah suruh kita melihat dan Allah suruh kita tengok dari sudut positifnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, para ulama dia membahagikan bila sebut tentang sabar itu, as-sabru kesabaran itu telah dibahagikan oleh para ulama kepada beberapa jenis. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, as-sabru ala qada'illah wa qadrih. Kita sabar dengan qada' dan qadar Allah Ta'ala. Itu sabar. Sebagai contoh, Allah sebut dalam Quran dan surah dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Aku akan ujikan kamu, kata Allah Ta'ala, dengan ketakutan. Jadi sekarang ni kita dalam ketakutan. Pergi mana-mana mesti nak pakai mask. Tengok orang batuk, sekarang ni sensitif batuk tuan-tuan. Batuk sikit kita lain macam ni lah. Tak, duduk dalam bank, orang nunggu nak masuk bank ni, batuk keng. Dia bukan COVID pun, tapi batuk tu orang dah takut dah. Sekarang minta jauh lah daripada batuk dan selsema. Tak, jadi macam katakan dalam pejabat, tiba-tiba ada seorang batuk, kita tengok tu batuk sekali okey lagi, 5-6 kali batuk, bang, balik bang. Dia suruh balik je. Sebab apa? Risau. Semua orang takut. Allah uji dengan ketakutan. Wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kelaparan sekarang ni tuan-tuan tengok sendiri, anak-anak kita, ada sahabat-sahabat kita yang kena buang kerja. Sampaikan masuk dalam Instagram, masuk dalam Facebook. Siapa dia? Pilot. Dulu bawa kapal terbang, gaji berbelas-belas ribu, dekat 20-puluh ribu. Tiba-tiba sekarang ni bawa Grab Food. Ada yang bawa Grab. Sebab apa? Tak ada kerja. Nak tak nak kena hadapi dalam keadaan terpaksa berjimat cermat. Bahkan kalau yang bukan Islam tu ada sampai membunuh diri tu kan. Kita alhamdulillah orang Islam ni dia sabar. Lepas tu bila dia nikmat dia bersyukur. Sampai ada yang kata, alhamdulillah ustaz, Allah ajar saya ustaz. Tu jumpa kan. Bayangkan dia gaji dia 27,000 tuan-tuan, seorang hamba Allah ni. Gaji 27,000 kena berhenti kerja. Dia kata, alhamdulillah ustaz, Allah ajar saya ustaz. Sekarang ni tengah bawa Grab. Sebab saya naik Grab dia. Dia kata Allah ajar, sebab masa saya gaji 27,000 tu, saya tak berjimat. Saya mewah. Tak pernah fikir yang akan berlakunya COVID. Saya tu ingatkan saya ni kerja tetap, tak ada masalah. Rupanya dalam syarikat, bila walaupun tetap, bila ada masalah ekonomi, dia boleh buang performance. Dia bukan kerja kerajaan memang alhamdulillah buat masa ni tak buang lagi. Tapi kalau ingat, walaupun tak buang, Kuwait kerja kerajaan, kalau katakan tak baik, tidak okey, ekonomi tak bagus, minyak tak bagus, Disember
2020 mereka dah tak mampu nak bayar duit gaji kerajaan, duit gaji penjawat awam. Itu Kuwait tu yang kaya raya macam tu pun boleh kata kami tak mampu nak bayar duit gaji penjawat awam kalau ekonomi tak berapa bagus sampai Disember. Itu Kuwait. Alhamdulillah kita Malaysia ni alhamdulillah masih okey lagi. Saya tanya kawan-kawan yang pakar ekonomi duduk dekat yang terlibat dengan bank negara, dia kata alhamdulillah Malaysia ni masih ada aset. Jadi masih boleh kawal lagi, boleh cover lagi apa yang berlaku pada hari ni. Tapi tuan-tuan, jangan ambil enteng. Kalau katakan keadaan makin teruk, kita tak jaga kita, apa akan berlaku? Makin teruk. Itu sebabnya jangan bagi berlaku PKP yang kedua. Ada setengah orang dia kata, Ustaz, saya kalau boleh nak tunggu sangat PKP kedua ni. Dia cakap gitu sebab dia kerja kerajaan. Gaji masuk tiap-tiap bulan. Tu kawan-kawan kita yang gaji dia hari jual pagi makan malam, maksudnya gaji makan hari, tuan-tuan. Ini orang semua tu takut. Dia kata, Ustaz, kalau lah berlaku lagi PKP, mati kami, Ustaz. Saya pergi Langkawi baru ni, tuan-tuan. Pergi Langkawi. Dan ada mesyuarat. Jadi sewa kereta budak muda. Bila datang ke airport tu, dia kata ambil gambar pun kan. Saya kata bersuruh budak ni ambil gambar. Lepas tu kawan-kawan tu semua ambil gambar. Panggil saya pergi kat setiap kereta dia orang. Kereta Alphard. Saya ambil kereta Vios ni, tapi bergambar dengan macam-macam kereta. Saya kata kenapa orang tu, budak-budak ni tu pun sepakat berkumpul ukumun. Kata, Ustaz, tolonglah Ustaz promo. Kami ni konsortium. Yang ni jaga kereta-kereta mewah, yang ni kereta-kereta biasa, yang ni kereta yang harga murah. Kami semua ni orang Melayu Islam semua, Ustaz. Tunggu Ustaz, 3 bulan kami tak ada pendapatan. Nak bayar, nasib baiklah ada bank dia tunda sampai bulan 9. Tapi nak cover, Ustaz, memang sakit. Sekarang ni orang tak datang sangat. Lepas tu banyak hotel-hotel terpaksa tutup. Jadi tuan-tuan, bila kita letak tu dalam Facebook, sukalah dia orang, tuan-tuan. Tengok bila dia makan gaji dia berharap daripada bisnes. Jadi kalau kita tak jaga, maka akan menyebabkan kepada apa? Kepada kemudaratan yang lebih besar kepada orang-orang macam tu. Tu sebab bila orang ada setengah kata, kalau berlaku Covid suka betul duduk rumah terus, boleh masak, yang tak pandai masak belajar masak. Itu sebabnya ulama sebut, bila kamu kerja kerajaan, boleh bawa balik barang pekerjaan dekat rumah, wajib buat kat rumah. Cikgu-cikgu mengajar kat rumah. Saya pensyarah mengajar kat rumah, sampai buka jadikan studio kecil, mini studio. Dah pelajar seluruh Malaysia tak datang kelas kan, tapi nak grad juga tahu ni, buat kelas online, periksa online, buat segala-gala online. Tanggungjawab. Ada yang saja-saja buat, tak ada line, tak boleh nak buat, padahal berlambak line dia. Nipui. Tuan-tuan, jawab depan Allah. Itu kan keberkatan. Allah tarik keberkatan. Tu sebabnya, tuan-tuan, Allah uji. Susah, Allah uji. Lapar, Allah uji. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan Allah ada yang meninggal dunia. Dahlah dalam keadaan Covid, kena buang kerja. Suami pula meninggal dunia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, itu ujian. Jadi Allah nak tengok kesabaran itu. Jadi kesabaran yang disebut oleh para ulama, sabar dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Tapi kena ingat, qada dan qadar Allah Ta'ala ni, dia betul Allah dah tentukan segala-galanya, tetapi kena faham, kita kena berusaha. Dia tak boleh macam contoh, saya kena buang kerja tapi tak mau kerja, duduk kat rumah, kata kenapa tak kerja? Oh, ini qada dan qadar Allah, memang saya duduk kat rumah. Tak boleh, dia kena berusaha. Itu dia panggil qada dan qadar. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kena berusaha dulu, lepas tu barulah kita bertawakal pada Allah Taala. Sebagai contoh, maknanya kalau nak makan, dia kena masak, dia kena ambil air, buka air, minum, semua tu usaha. Jadi usaha itu sangat penting. Jangan sekali-kali kita mengambil enteng, tuan-tuan, sebab ada orang dia ambil jalan mudah. Sekarang ni cukup ramai, tuan-tuan, dia ambil jalan macam mana? Minta derma, minta sedekah. Saya cukup tak setuju bila minta sedekah gitu. Memang kita akan bagi, tapi kalau suka jadikan satu kerja minta sedekah, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Bahkan Nabi SAW melaknat golongan-golongan ini. Sebab apa? Di akhirat akan datang, di akhirat di orang depan Allah Ta'ala jatuh kulit-kulit dia. Itu kan dah disebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Maknanya sampai peringkat jangan meminta-minta dengan Allah, dengan manusia. Tapi nak minta dengan Allah. Sebelum itu berusaha. Kena, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebab sekarang ni, tuan-tuan, dia atas kreativiti je.
Ada orang kata, ustaz, tak lakulah bisnes sekarang ni. Memang tak laku. Sebab kita buka, orang tak datang, orang takut nak pergi. Sekarang ni buat secara online je. Buat online. Contoh, baru ni pergi ke, mana nama tu? Langkawi lah. Pergi makan. Tengok, ramai betul orang, tuan-tuan. Dia viral. Nah, tu kuasa viral ni penting juga. Dia panggil apa nama tu kedai tu? Orang Pening makan apa? Laksa Pening kan? Dia panggil laksa bakar. Dia lebih kurang macam sini lah. Kita pun berhenti cari laksa bakar ni. Berhenti. Rupanya mana bakar ni? Rupa bukan bakar. Nama dia token nama Abu Bakar. Laksa bakar. Jadi orang pergi cari. Macam kat sini cendol bakar ke benda? Ya? Kita kata macam mana cendol bakar? Rupa pergi makan, nama token dia bakar. Tengok, dia kreativiti je. Lepas tu dia buat macam-macam yang jadi viral kan. Orang panggil apa? Macam-macam. Kita orang pergi tu tengok, ni viral. Viral tu sebab apa? Nama je jadi menyebabkan orang pergi. Okeylah, alhamdulillah. Tapi dia tak menipu. Benda tu betul. Bakar. Memang betul bakar. Bukannya benda tu nak dibakar. Tak. Tapi tokennya nama bakar. Jadi orang pergi makan, tak ada masalah. Tu, kreativiti. Tuan-tuan. Benda-benda yang kita kena faham lah macam mana nak tu. Sebab kita kena usaha. Tak boleh duduk saja, duduk senyap, minta derma, minta sedekah. Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Kecuali bersebab. Memang tak mampu sangat. Masa tu tak mampu. Boleh minta. Untuk ketika itu, ad-darar yuqaddar biqadariha. Darurat, dia mesti diqadar ikut kadarnya. Tak boleh lebih-lebih dia tu. Katakan dia tak mampu untuk minggu ni je. Lepas tu kau kena usaha pula lepas tu. Bisnes. Tak ada masalah. Macam kat Shah Alam, budak muda je yang jadi viral, tuan-tuan. Sampai kan ada artis terkenal pun beratur panjang-panjang, tuan-tuan. Dia panggil apa? Dia panggil nasi lemak dara. Nasi lemak dara beratur. Saya kata apa istimewa sangat? Anak dara yang jual. Tu je. Saya pun confused, saya kata, sampaikan Zizan beratur juga, kata apa yang best sangat nasi lemak dara ni. Rupanya sebab anak dara jual. La ilaha illallah. Padahal ramai je anak dara jual kan. Tapi dia namakan, brand kan, nasi lemak dara. Tu sebab kena usaha. Qada dan qadar itu betul, tetapi kena usaha. Qada dan qadar juga kekayaan itu datang. Qada dan qadar juga kejayaan berlaku. Jadi kena faham dari sudut erti yang sebenar qada dan qadar. Tak boleh sabar tapi kita tidak berusaha. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Yang kedua, as-sabar anil maksiyah. Ini sukar. Sabar yang kedua yang disebut oleh para ulama, sabar daripada melakukan maksiat. Apakah yang dimaksudkan sabar dengan melakukan maksiat? Pertama, al-ilmu biqabhil maksiyah. Kita nak buat maksiat kena sabar. Tuan-tuan, kalau tak sabar kita akan buat benda-benda akan terjebak. Macam contoh orang yang ketagih isap rokok. Dia kena sabar nak lawan rokok tu, dia kena sabar. Saya tanya orang yang berhenti rokok, tuan-tuan, macam mana dia boleh berhenti daripada berpuluh-puluh tahun tiba-tiba berhenti? Berhenti dia mudahnya. Dia pergi Mekah, dia minta dengan Tuhan, tengok dia minta. Tapi pada masa yang sama dia berusaha. Tu qada dan qadar. Dia pergi minta dengan Allah, ya Allah, kalaulah aku ni dia lama, tuan-tuan, nak anak tak dapat. 15 tahun kahwin tak pernah dapat anak. Tak dapat. Tak lekat. Bukan pernah lekat gugur, tak pernah lekat. Dia pergi Mekah, dia minta depan Kaabah. Dekat apa? Multazam. Dia minta tanya ustaz-ustaz. Dia kali pertama pergi ni. Umrah, tengok orang dah biasa. Dia pergi kali pertama dia menghargai benda tu. Ada orang dia pergi banyak kali sampai dah tak menghargai dah. Dia pergi aku datang memang nak tidur je. Tidur sungguh lah. Memang tidur. Saya pernah bawa orang nak tidur je. Memang tidur je satu kali je umrah. Yang lain semua tidur. Nak jumpa dekat mana? Starbucks kat bawah tu. Lepas tu naik atas tidur. Semayang berjemaah pun dalam hotel. Tak faham. Tapi ni dia datang, dia dah lah orang kata tak berduit mana. Dia simpan duit 15 tahun lepas tu pergi dengan isteri dia. Tuan-tuan, depan Kaabah, tanya kat mana tempat doa, depan Multazam. Minta dengan Allah, ya Allah, aku ni ya Allah 15 tahun tunggu nak anak tak pernah dapat, ya Allah, tolonglah ya Allah sekali je. Bagi aku seorang zuriat ya Allah. Minta. Dia minta dengan Allah Taala, alhamdulillah lepas dia minta, tuan-tuan, dia nazar. Dia kata kalaulah aku dapat anak, aku berhenti.
daripada isap rokok. Bayangkan dia ni kalau isap rokok sekali satu hari 2 kotak itu minimum. Macam mana dia isap rokok saya pun tak tahu. Duduk sekejap isap, duduk sekejap isap. Isap. Tapi bayangkan tuan-tuan, bila dapat saja sah isteri dia mengandung, dia lawan untuk berhenti tu 3 bulan. Dia kata, ustaz, hidup saya merana ustaz. Nak tak nak kena berhenti. Tapi lawan tu, dia kata kena sabar. Tu kesabaran. Kesabaran itu menyebabkan apa? Qada dan qadar dia berhenti daripada isap rokok. Jadi macam mana nak berhenti tu? Para ulama sebut nak elak daripada melakukan maksiat. Pertama, al-ilmu biqabhil maksiyah. Dia kena apa? Dia kena menganggap, letakkan dalam kepala dia bahawa buruknya maksiat tu. Maksiat tak pernah ada baiknya. Kalau kita anggap maksiat tu buruk, nescaya kita tidak akan mendekati maksiat. Yang kedua, al-istish'ar muraqabatillah ta'ala. Sentiasa menganggap bahawa Allah Ta'ala sentiasa muraqabah dia. Muraqabah ni Allah sentiasa tengok dia. Allah perhatikan apa yang dia buat. Itu sudah pasti akan menyebabkan dia lebih takut untuk melakukan maksiat. Tambah-tambah nak menipu tu. Nak menipu ni semua orang boleh menipu tu. Senang nak menipu ni. Tunggu siapa tahu. Ni apa Uda ada. Uda orang baiki kereta. So nak menipu mudah je. Tak. Katakan saya nak servis kereta. Saya bagi tahu kat Uda, buatlah semua kereta Uda. Uda boleh je dia tulis dalam bil macam-macam tukar. Tapi sebenarnya tak buat, dia buat satu je. Saya percaya pada dia, saya bayar je. Tapi saya tak tahu dalam enjin tu betul ke tidak. Boleh dia nak menipu, tapi kenapa dia tak buat? Kenapa Uda tak buat? Kenapa orang Islam dia takkan buat? Sebab dia tahu, kalau aku tak tukar, aku charge, Allah tahu apa yang aku buat. Maka bila dia anggap bahawa Allah jaga, dia takkan buat benda yang maksiat ataupun benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi itu benda yang sangat penting apabila kita menganggap Allah sentiasa muraqabah dia. Yang ketiga, tu masa PKP tu kan. Masa PKP, saya duduk kat rumah. Kita bawa barang-barang, alat-alat ataupun bahan-bahan untuk bekerja. Orang rumah saya cakap juga, dia kata, awak ni baik awak pergi baik tak PKP. Sebab kerja dia, kalau masa musim belum PKP, kerja sampai hari Jumaat je, Sabtu Ahad cuti. Ini tak. Sabtu Ahad pun awak kerja macam masa 7-5. Sebab apa saya jadi macam tu? Sebab tak tahu hari. Jumaat tak tahu bila, sebab tak sembahyang Jumaat. Kita duduk rumah jadi tepu, tak tahu bila hari, tarikh pun tak ingat. Sebab kita duduk tengok tentang Covid kan, sampai tak tahu hari tuan-tuan. Dah kita pun bekerja, tiap-tiap hari buat kerja. Lepas tu ada target pula tuan-tuan. Lepas tu saya cakap kat rumah, saya kata tak apalah, sekurang-kurangnya saya tak makan duit haram. Kerajaan bayar gaji kat saya tu jadi pensyarah, sekurang-kurangnya saya buat kerja saya. Musim PKP saya keluarkan 30 artikel jurnal. Saya buat, saya siapkan 2 buku. Ni nak terbit dah UKM. Biarlah orang nak cakap apa pun, saya tak tidur ke, saya kerja tiap-tiap hari ke, sekurang-kurangnya tanggungjawab saya sebagai pensyarah saya buat. Saya tak nak makan duit haram. Biarlah. Sekurang-kurangnya kita buat agar kita tak dipersoal depan Allah. Kau makan gaji tapi kau tak buat kerja. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita menganggap muraqabatullah tu penting. Baru kita hidup berkat. Duit kita pun alhamdulillah cukup lah, tak ada masalah. Orang pun tolong banyak, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Ada je orang tolong. Kalau kita ada susah kan, orang tolong tu macam-macam orang tuan-tuan, tolong. Syukur pada Allah Ta'ala. So, jangan kadang-kadang ada orang setengah orang tu gaji banyak juga tapi tak cukup-cukup. Sebab apa? Berkah dia Allah tarik. Kena ingat, kadang-kadang hubungan kita dengan Allah, dengan manusia kena sama-sama bergerak seiring. Nombor 3, at-tizkar ni'matullah. Sentiasa mengingat nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi nikmat tu macam-macam dah kat ni. Kalau la tuhsuha. Kalaulah kamu ni diberikan pilihan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu takkan dapat mengira dan menghitungnya. Sebab apa? Sebab nikmat Allah itu terlalu banyak. Sihat, alhamdulillah. Kita hari ni umur pun dia masih sihat. Tengok haji tengok. Lama ni haji ni ikut saya tuan-tuan. Ya. Orang lain semua pakai rakaman ni. Tengok, orang lama tuan-tuan ni, dia rakam. Ni.
dengan Tok Guru Harundin pernah dia selalu ikut. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, nikmat jantung berapa kali bekal? Berapa kali jantung tukar? 2. Sekali. Sekali. Tu. Datang masjid. Tuan-tuan, nikmat tu kadang-kadang kita tak pernah menghitung nikmat yang Allah bagi. Allah bagi sihat, kita tak pernah bersyukur. Tu sebabnya bayangkan kalau katalah Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat sekejap je tuan-tuan. Kawan saya umur 40-an, awal 40-an, tiba-tiba je tak sedap hidung, tak sedap tengkuk, pergi cek doktor rasa macam pelik lah, kali ambil dia punya sel, hantar ke pusat kanser negara, cek kanser hidung tahap 4, elok sihat walafiat, tiba-tiba Allah tarik. Tengok, itu sebabnya bersyukurlah dengan apa yang ada. Kadang-kadang kita malu dengan orang-orang yang tua-tua, yang sihat, dia yang sakit macam-macam, jantungnya, kencing manisnya, kaki tak boleh bergerak, tapi datang juga masjid. Malu kita orang muda yang sihat tapi tak boleh datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tu at-tizkar ni'matullahi alaih. Yang keempat, al-isti'la nafsul mu'min wa izzatuha an talwithiha bidzunub wal ma'asi. Kena ingat bahawa orang mukmin yang melakukan maksiat, tanda-tanda pada wajahnya tu ada. Orang yang banyak semayang, kita tengok wajah pun kita tahu dah. Allah sebut dalam Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tengok wajah orang yang semayang pun kita tahu dah, ini orang kuat semayang, ni orang baik, ni tengok muka pun tahu dah. Kalau tak percaya tuan-tuan yang dapat menantu tak, mula-mula tengok, oh bagus budak ni, kita tengok pada wajah mula-mula tu nampak, alhamdulillah bagus budak ni, kita kahwin kenalah. Tengok nak Mira Filzah. Sekarang ni musim Mira Filzah tu kan, dengan suami dia Wan Amir tu kan. Bapak dia tengok Wan Amir tu pun tahu dah. Tak usah kira wartawan tengok dia pun tahu dah lembut budak ni, budak baik. Jenis orang boleh solat, jaga solat. Bapak dia, arwah bapak dia pun jenis orang baik. Alhamdulillah orang baik. Seorang bapak tengok anak tu, anak orang terkenal, satu Malaysia kenal dia. Bayangkan dia tengok, dia kata tenang dah. Dia kata budak baik. Dia kata abah tengok pun tahu dah boleh nak bagi dia ni. Dah bersedia nak bagi anak dia kepada orang. Tengok pada wajah. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Tapi tengok muka, cuba tengok gangster. Datang, wajib nak ambil anak wajib. Memang taubat lahum tak jadi tuan-tuan. Tengok muka, tengok rabak sebelah tuan-tuan. Tak ada. Tengok wajah pun kita tahu dah. Itu sebabnya tuan-tuan, benda-benda macam tu Allah tunjuk wajah. Apatah lagi kalau kita melakukan maksiat. Ada tanda-tanda orang yang melakukan maksiat pada wajahnya. Jadi jangan rosakkan anggota tubuh kamu, wajah kamu dengan apa? Dengan maksiat. Yang kelima, tarkul israf wa ziyadah min fuduli ta'am wa syarab wal majlis wal ijtima' bin nas. Untuk elak daripada melakukan maksiat, sabar dengan maksiat ni tuan-tuan, dia kata apa? Tarkul israf wa ziyadah. Tinggalkan daripada israf. Israf ni maksudnya pembaziran. Pembaziran boleh menyebabkan kita jadi dekat dengan maksiat. Pembaziran. Au ziyadah min fuduli ta'am, berlebih-lebihan dalam mengambil makanan-makanan yang halal, walaupun benda tu halal, tapi bila berlebih-lebihan ia akan membawa kepada haram. Wal malbas, pakaian. Wal ijtima' bin nas, bila berhimpun dengan manusia. Kita alhamdulillah hari ni tuan-tuan, kurang kita nak membawang. Tapi membawang sekarang ni moden pula. WhatsApp. Dalam WhatsApp group ni macam-macam tuan-tuan. Tu sebabnya kena tapis. Jangan main ambil semua tuan-tuan. Semua benda kita nak bincang sampai kita nak burukkan orang. Tak payah tuan-tuan. Tapi ada baiknya juga, tidak ada perhimpunan yang ramai-ramai ataupun duduk kat kedai mamak lama-lama. Tak ada dah. Sebab apa? Sebab bila duduk ramai-ramai itu, dia akan bawa pada apa? Dia akan bawa kepada perbincangan yang tidak mendatangkan faedah. Elakkan. Mengumpat. Itu semua akan menyebabkan kita jadi rosak. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, seterusnya selain yang sabar yang kedua, yang ketiga, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabru ala ta'atillah min a'zami abwabis sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah antara sabar yang besar, tuan-tuan.
wa huwa amalun yustalzam sidqul abdi ma'allah, sebab ia akan menyebabkan kamu lebih tenang dan amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasidqu ma'an nafsih, dan lebih yakin dengan jiwanya. Wa mujahadatuha ala fi'li ta'ah, dan akan menyebabkan seorang itu berusaha untuk melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi contoh, nak bangun malam, sabar, nak bangun malam. Nak datang masjid, sabar. Ada orang tuan-tuan, dia datang masjid, nak datang masjid ni kan kena bawa sejadah. Bawa sejadah. Saya ustaz pun saya bawa sejadah. Walaupun ada setengah-setengah masjid-masjid besar-besar dia sediakan imam ustaz yang datang tu dia sediakan sejadah dah. Saya tak. Saya guna juga sejadah dia, tapi saya letak sejadah saya. Saya pun tak yakin juga. Entah-entah imam yang sebelum ni COVID. Jadi baiklah saya letak siap-siap. Saya suruh kawan ni, kita dah usaha. Kan? Usaha dulu. Tuan-tuan, nak datang, ada orang dia sanggup je tau. Datang-datang sampai dah masjid ni, patah balik. Sebab apa? Tertinggal sejadah. Punya sabar tu, berusaha balik rumah, ambil sejadah, patah balik pergi masjid. Tu hebat. Tu kesabaran yang orang kata, kesabaran yang sangat tinggi. Kalau tidak tuan-tuan, kita sampai Allahu Akbar, tak ada dah. Pusing balik, singgah kedai mamak, minum teh tarik terus. Kan? Boleh je, tapi tak, dia Allah tertinggal, patah balik pergi ambil, patah balik pula pergi masjid. Hak tu sangat hebat, ya tuan-tuan ni sekalian. Kata para ulama, wali sabri ala taatillah aqsamun salasah. Untuk sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 jenis, 3 bahagian. Pertama, awwaduha an yakuna al-'abdi muqbilan 'alaiha musta'iddan laha. Macam mana kita nak jadi taat kepada Allah ni, sabar dalam melakukan ketaatan? Kita yakin dan bersedia untuk melakukan perkara tersebut. Contoh, tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu dah, pergi haji ni letih. Pergi haji ni letih, duit habis. Lepas tu sampai kat sana, makan pun tak macam kat Malaysia, tuan-tuan. Tak boleh nak kata, sedap macam Malaysia. Tak. Tuan-tuan duduk hotel paling mahal pun, makanan ulang benda yang sama juga. Cuma hari ni lain, esok lain, tulat balik yang pertama balik. Dia macam tu je. Bayarlah mahal macam mana pun. Itu sebabnya ada yang marah-marah kan. Bayar 80,000 ini makan ikan jacket. Dia panggil ikan jacket. Ikan jacket ni ikan apa kalau kat Malaysia ni panggil apa? Cencaru lah. Cencaru lah. Yang keras tu lah. Ikan jacket goreng. Esok ikan jacket bakar. Tulat ikan jacket rebus. Tulat satu lagi patah balik, ikan jacket goreng balik. Marah dia orang, dah jadi macam jaket muka kita, dia kata. Orang marah. Tapi kalau kamu dah musta'id dan laha, kalau dah bersedia nak menghadapi benda tu, kamu dah takkan jadi masalah. Kamu akan tempuh dengan tenang, tuan-tuan. Contoh yang saya boleh kenal seorang pakar bedah jantung Malaysia, tuan-tuan. Saya kenal dia ni, saya tak tahu pun dia ni profesor, datuk lagi, pakar bedah jantung Malaysia. Pergi dengan jemaah dengan saya, ya Allah tuan-tuan, kita bawa jemaah ni, jemaah haji lah. Kita sampai sana, ya Allah, macam-macam orang kita jumpa. Ada pergi dengan kos yang, dengan kos tu ditanggung oleh anak-anak, tapi dia punya sombongnya Tuhan je tahu. Dia miskin, duit tak ada. Tapi yang sedihnya bila dia sampai ke sana, anak-anak ni kutip duit ni, nak pergi pakai package 45,000. Sampai tuan-tuan, dia lebih sombong daripada orang jutawan. Tu yang tak tahan, tuan-tuan. Bila sampai sana, jumpalah datuk ni, prof ni. Dia datang duduk, dia hanya tulis kat beg dia doktor, tanpa sebut lah nama dia. Dia kata tuan cari je doktor sekali. Isteri dia doktor sekali. Kenapa dia tulis doktor? Kalau ikut dia tak mau tulis doktor, tapi dia tulis doktor tu agar bila ada jemaah sakit jumpa dia. Jemaah yang ramai ni, yang dalam grup kami ni, kalau sakit jumpa dia, dia akan bagi ubat. Pergi ambil ubat ni, ambil ubat ni. Tak payah pergi jumpa doktor, dalam jemaah ada doktor. Tu sebab dia nak gunakan dia punya doktor tu. Dia niat dia baik dah.
memang betul orang kencing manis dia tolong tulis dalam bahasa English, makcik pergi beli ubat ni, pakcik pergi beli ubat ni kat farmasi, jadi pakat pergi beli, selesai masalah. Bila dia cuma yang yang saya tertarik ni tuan-tuan, makanan kan berulang-ulang, orang lain duk marah-marah, dia tak ada, dia tengok makanan tu, dia senyum je, dia makan buah-buah, dia turun bawah hotel ada nasi, masa tu ada nasi Bukhara. Nasi Bukhara ni dia beli sampai 2-3 bungkus. Satu bungkus boleh makan 3 orang. Dia beli 2-3 bungkus, bawa naik, makan satu meja. Tuan-tuan bayangkan, kita orang tengok baik betul lah doktor ni kata. Bila balik baru tahu dia ni pakar bedah jantung Malaysia. Kaya ni dia ni beli rumah, tuan-tuan puan, beli rumah banglo, pecah rumah banglo tu nak buat nak buat rumah lain pula atas tu. Nak kata kayanya dia ni. Tapi tuan-tuan, Allah tawaduk, Tuhan dia tahu. Tu sebabnya dia dah bersedia. Dia tahu dah bila menghadapi musim haji, musim umrah, inilah kita akan hadapi. Jadi tak payah nak marah-marah. Sebab itu dia panggil isti'dad li ta'atillah. Dia kena ada perasaan nak berhadapan dengan situasi seperti itu. Wasaniha an yuaddiha kama amarallah. Yang kedua, dia akan buat seperti mana yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dia tahu ini arahan Allah, dia akan buat. Macam sembahyang malam, dia akan buat macam mana yang Nabi buat. Nabi bengkak kaki, dia akan buat juga. Dia bangun pagi macam mana pun dia akan buat 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, wasalisuha ay yutimmaha duna ayyulhiqa biha ma yubtiluha min riya wa talabis sum'ah wal man wal adha wa ghairiha min mubtilatil amal. Allah, dia tidak akan merosakkan semua amalan-amalan ketaatan itu dengan apa? Dengan riak. Riak ni benda dalam. Riak ni dia ada perasaan menganggap bahawa apa yang dia buat itu yang terbaik, biar orang tengok dia. Itu dipanggil riak, dalam hati dia tak nampak. Wa talabus sum'ah. Sum'ah nombor 2. Sum'ah ni bila dia buat satu benda, dia nak orang cakap tentang dia. Baguslah dia tu. Dia tu Masya Allah, sejam sebelum azan dah sampai dah dia. Sum'ah. Dia suka orang bercerita tentang kehebatan dan kebaikan dia. Itu pun akan merosakkan dia punya amalan. Nombor 3, wal man wal adha. Dia akan merosakkan amalan-amalan itu dengan al-man wal adha, iaitu takbur. Dia akan merasakan bahawa takbur ni dizahirkan. Saya sebab ramai ulama disebut Allahumma inni a'udzubika min kalimati ana. Jauhkan daripada perkataan aku buat tu, aku buat ni, aku. Maka akan rosaklah kita punya amalan. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kita faham situasi seperti ini, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sabar dalam melakukan maksiat. Manakala sabar yang keempat, yang terakhir, insya-Allah kita bagi laluan untuk azan insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sabar yang keempat yang disebut oleh para ulama, as-sabru 'alal mudawamah 'alal a'mal allati tahtaju waqtan tawilan nasiba. Iaitu kesabaran dalam berterusan. Mudawamah ni berterusan. Maksudnya istiqamah, sabar dalam istiqamah. Kita nak istiqamah buat tu macam mana? Tu sebab ada orang dia puasa Isnin Khamis. Nak mudawamah tu sangat sukar. Hari ni dengar ceramah, dia puasa Isnin. Kan Khamis puasa lagi. Sebab apa? Baru dengar ceramah. Tapi nak berterusan melakukan sepanjang umur hidup, itu payah. Itu sebabnya bila Tok Guru Ni Aziz Nikmat, tuan-tuan, dia cerita pada pada golongan artis, masa artis bertemu dengan dia dekat satu buah hotel dekat Kelantan. Dia kata, kalau tak silap pendengaran saya dalam video tersebut, dia seumur hidup dia tu, dia tak pernah tinggal solat tahajud kecuali beberapa kali. Kalau tak silap saya 3 kali. Yang lain dia akan bangun setiap malam. Itu yang payah. Dia boleh berterusan melakukannya. Itu, ya Allah Tuhan, itu mempunyai tanggungjawab yang sangat tinggi. Dia meletakkan segala-gala tu
ketaatannya, qada qadarnya, lepas tu sabar ala meninggalkan maksiat, semua itu dia bawa, dan akhirnya mudawamah iaitu istiqamah dengan apa yang dia buat selama ini akan membawa kepada kebaikan. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nak buat ni biar sikit tapi adwamuha, sikit tapi berterusan. Contoh, dia baru nak belajar puasa Isnin Khamis, dia jangan laju sangat tu nak buat Isnin Khamis, tak boleh. Buat Isnin dulu, biasa dah Isnin, tambah satu lagi Khamis pula, sebab dia tak pernah buat. Tapi dia berterusan, meningkat dari sikit kepada banyak. Lepas dah Isnin Khamis, buat pula puasa Daud alaihi salam. Isnin puasa, lepas tu kan Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis puasa, lepas tu dia tukar-tukar, bergila-gila. Itu adalah yang terbaik. Kalau dia boleh bertambah itu. Sama juga macam nak sedekah. Ada orang bila sebut tentang sedekah, dia nak sedekah terus nak bagi 50,000, sabar, bayar sikit-sikit tu. Hari ni sikit, esok sikit, bertambah. Bila bertambah selalu dan akhirnya dia berterusan, itu yang terbaik. Ada seorang saya jumpa tuan-tuan, dia amalkan, rezeki dia memang murah, Allah bagi dia rezeki murah. Dia amalkan satu hari dia akan belanja orang, tuan-tuan. Sekarang ni dia akan belanja orang sekurang-kurangnya 100 orang. Tapi alhamdulillah lah, daripada gaji dia 10,000, sekarang gaji dia sebulan 121,000. Businessman, tak ada masalah lah. Lepas tu bagusnya ni, dia dapat tarik lagi jutawan-jutawan lain buat macam dia juga. Masa hari Ashura baru ni, dia seorang bagi makan 3,000 orang. Dia ada 4-5 orang, bayangkan 3,000. Dia berebut sama-sama dia. Seorang buat kat Penang, seorang buat kat Kedah, seorang buat kat Sabah, hantar duit macam tu je. Tapi dia minta agensi tu bagi-bagikan kat surau-surau. Masjid ni sekian, banyak ni. Tapi dia mula dengan apa? Dia mula kata, ustaz, saya mula dengan 2 orang je. Dia kata masa dia duit gaji berpuluh-puluh ribu tu, dia kata masa nak belanja orang tu mikir, kata. Dia belanja orang-orang kaya-kaya, ada bisnes, sembang bisnes, belanja lah. Kalau nak belanja-belanja itu memang tak nak dia. Tapi bila dia dengar kebaikan daripada memberi itu, dia belanja sikit. Dia mula sikit 2, lepas tu naik 3, lepas tu naik 4, lepas tu naik 5. Sekarang ni berterusan. Allah buka pintu rezeki dia. Sekarang ni 100 orang dia mesti bagi. Kalau tak bagi dia rasa susah hati. Dia pergi mana-mana, okey, dia bagi tahu, surau tu ada makan kat sini, dekat ni bagi ni. Ada seorang Imam Muda Ashraf ada buat yang nasi lemak kan, nasi lemak umi ke benda tu. Seorang hamba Allah ni, dia yang buat, dia supply semua tu. Kadang-kadang dia ambil 100 orang, 200 orang, dia seorang hamba Allah tu, dia akan bagi tahu lah, okey ustaz, tolong ni saya bagi untuk 100 orang. Bagilah kat surau-surau. Sarapan pagi, datang letak dekat surau. Orang pun ambil, bawa balik makan. Tuan-tuan, kan Nabi sebut, bila bagi makan orang, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan dalam keadaan mudah. Akhirnya Allah buka pintu rezeki dia. Tapi nak mula tu, dia mula dengan sikit. Tapi adwamuha, berterusan. Tapi sekarang ni dia dah maintain 100 setiap hari, berterusan. Saya tanya, berapa lama dah bagi makan orang macam ni? Jumpa dia kan, berapa lama dah bagi makan orang ni? Dekat 10 tahun dah. Jadi itu sebabnya tak pelik gaji dia bertingkat, bertambah. Masa Covid saja baru ni kan, dia habis dekat 300 ke 500 ribu ringgit belanja orang makan. UKM minta kan, UKM ada budak-budak Covid yang budak-budak yang terkandas kan, terus tanya berapa nombor akaun UKM, terus hantar duit. Lepas tu saya tanya Madhari, nak bagi resit, dia kata tak payah resit, antara saya dengan Tuhan je. Macam tu je. Begitu mudah orang macam tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala pemudahkanlah urusan dia. Jadi itu sebabnya kita ni jangan terlalu nak cepat buat banyak terus. Kita buat sikit. Nak puasa, buat sikit. Nak sembahyang malam, janganlah tiba-tiba dengar terus nak buat 20 rakaat. Mulakan 2 rakaat dulu, setengah jam sebelum subuh, bangun 2, 4. Lama-lama bangun sejam pula.
sebanyak mungkin yang kita boleh buat. Jadi akhirnya tuan-tuan, insya-Allah kita akan berterusan, dan itulah yang paling penting untuk kita sama-sama melakukan amal ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 4 jenis sabar yang disebut oleh para ulama, antaranya Imam Al-Ghazali, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Semoga Allah Taala merahmati kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.